Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam. Salam pertemuan dalam program khas sempena bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal, iaitu tajuk peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah tiba pada siri yang ke-27, alhamdulillah. Walaupun ada banyak hari, banyak siri yang kita tak dapat bersiaran, yang kita tak dapat bersama, mudah-mudahan kita dapat menghayati akan buku ini dan sama-sama kita mengkhatamkannya insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, ahlan Izzah, Azizah Izzah, kemudian M. Nasir Harun, Safia Sapian, Hardi Sohaimi, Zuraida Sidik, Elvira, Saniyah Mustafa dan juga Nur Baiduri serta semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada malam ini kita nak sambung siri yang ke-27. Kita nak sambung pada muka surat 46. Muka surat 46. Mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruangan komen siri yang ke-27, muka surat yang ke-46. Pada muka surat yang ke-46 pada malam ini, sambungan tentang apa yang berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Apa yang berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu kalaulah kita lihat pada muka surat yang ke-38, ia kembali pada muka surat 38. Lalu kita nampak dia punya timeline dia, garis masa. Bulan Muharram kita dah selesai, Safar bulan yang kedua sudah, Rabiul Awal bulan yang ketiga, Safar bulan yang kedua, ada peperangan Abwa kita dah baca pada muka surat yang ke-40. Kemudian Rabiul Awal bulan yang ketiga, ada peperangan Buat dan Safwan, kita dah baca pada muka surat 41. Kemudian pada bulan yang keempat Rabiul Akhir, tak ada operasi khas. Kemudian bulan yang kelima Jamadil Awal, ada peperangan Zi al-Ushairah, peperangan yang menjadi penyebab kepada Badar, kita dah baca pada muka surat 42. Kemudian Jamadil Akhir tak ada. Rejab Sariyah Abdullah bin Jahash, kita dah baca pada muka surat 44. Lalu pada bulan Rejab juga seperti mana yang kita lihat pada timeline, pada garis masa muka surat yang ke-38. Maka pada bulan Rejab adanya peristiwa peralihan kiblah. Adanya peristiwa peralihan kiblah. Peristiwa peralihan kiblah. Maka pada peristiwa peralihan kiblah, penulis buku bawakan di sini serba sedikit. Walaupun kita dah baca sebelum daripada ini.
Kata penulis buku, peristiwa peralihan kiblah daripada Masjid Al-Aqsa kembali ke Baitullah Al-Haram adalah satu signifikan besar kepada maruah Islam dan umat Islam. Kenapa dikira sebagai satu maruah dan satu perkara yang dinanti-nantikan? Kerana kata penulis buku, setelah sekian lama baginda mendirikan salat, berkiblatkan Baitul Maqdis dalam keadaan resah, dalam keadaan tak tenang. Kenapa tak tenang? Kerana orang Yahudi pada waktu itu mereka menuduh Nabi, mereka mengejek Nabi, mereka mempersendakan Nabi. Namun kerana ianya adalah perintah Allah, maka Nabi patuh dan taat. Ketika mana Nabi SAW berada di Mekah, maka kiblah menghadap ke Baitullah Kaabah. Walaupun ada sebahagian berpandangan tetap menghadap ke Baitul Maqdis, namun majoriti mengatakan ketika mana berada di Mekah, Nabi SAW menghadap ke arah Baitullah. Ketika mana tiba di Madinah, Allah perintahkan baginda Nabi SAW untuk menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Dan ini diambil kesempatan oleh orang-orang Yahudi Madinah pada waktu itu mengejek Nabi. Kenapa ikut kiblat kami? Engkau mendakwa engkau ada syariat yang sendiri. Engkau mendakwa engkau ada kitab yang tersendiri. Tapi mengapa ikut kiblat kami Masjid Al-Aqsa? Maka sebab itu penulis buku membawakan tajuk keresahan baginda Nabi SAW diubati. Kata penulis buku, masakan tidak apabila Rasulullah dan umat Islam berhijrah ke Madinah, ketika itu bangsa Yahudi masih menguasai Madinah, maka Allah memerintahkan Rasulullah dan umat Islam untuk menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat. Pada waktu itu, supaya orang-orang Yahudi mereka merasa dekat dengan Islam lalu masuk Islam. Orang-orang Ahlul Kitab mereka merasa hampir dengan Islam, maka mereka masuk Islam. Maka Nabi SAW diperintahkan menghadap Masjid Al-Aqsa. Kata penulis buku, perintah ini disambut gembira oleh orang Yahudi Madinah. Namun di sisi Rasulullah, baginda lebih suka kiblat umat Islam menghadap ke arah Baitullah Kaabah. Lalu dibawakan kepada kita gambaran tentang Masjid Al-Aqsa. Lalu ada pun ditulis di situ pada gambar yang dikelilingi dengan border hitam Masjid Al-Aqsa yang terletak bersebelahan dengan Dome of Rock. Lalu yang warna kuning tu bukan Masjid Al-Aqsa, itu semua sahabat-sahabat tahu. Yang warna kuning itu adalah Dome of Rock, batu yang mana nak ikut Nabi ketika mana Mi'raj, namun tidak dibenarkan, maka batu itu tergantung. Maka dibina kubah berwarna kuning di situ. Lalu Masjid Al-Aqsa sebenarnya adalah keseluruhan tapak yang kita nampak pada lakaran. Keseluruhan tapak itu dikenali sebagai Masjid Al-Aqsa. Dalam kawasan Masjid Al-Aqsa ada beberapa masjid-masjid yang kita nampak. Ada Masjid Qibli dan juga ada beberapa masjid yang lain. Lalu saya pasti ada di antara sahabat pernah pergi. Kepada yang belum pernah pergi, moga-moga Allah jemput untuk dapat menziarahi Masjid Al-Aqsa dan juga masjid-masjid yang lain seperti Masjid Al-Haram dan juga Masjid Nabawi. Kepada yang belum, dan mudah-mudahan insya-Allah, saya sendiri belum pernah pergi ke Masjid Al-Aqsa, ada azam, ada niat, mudah-mudahan Allah jemput insya-Allah. Maka kata penulis buku, lalu Nabi SAW sangat berharap Allah perintah agar pertukaran kiblat berlaku ke arah Baitullah Kaabah. Kata penulis buku, Allah yang maha mendengar rintihan kekasihnya baginda Nabi SAW memenuhi kehendak baginda pada saat baginda sedang mengerjakan solat asar di Masjid Bani Salamah. Ini pilihan penulis buku. Namun kata sebab apa di sini datangnya perbezaan pendapat bahawa siapakah yang sedang mengerjakan imam di Masjid Banu Salamah ataupun Masjid Kiblatain. Penulis buku memilih pandangan Nabi sendiri yang sedang solat di situ, dan ketika mana datangnya perintah peralihan kiblah, maka Nabi dan para sahabat yang beralih.
Namun Imam Tirmizi dalam kitabnya Jami' Tirmizi pada waktu itu membawakan pandangan yang berbeza, sebab ada riwayat yang mana menyebut bahawa Nabi SAW pada waktu itu bukannya berada di Masjid Banu Salamah, Masjid Kiblatain. Baginda Nabi SAW ketika mana turunnya ayat penukaran kiblah, peralihan kiblah, baginda berada di Masjid Nabawi. Maka Masjid Nabawi pada waktu itu mereka turunnya ayat ini di luar waktu solat. Maka Nabi SAW menghadap ke arah Baitullah pada solat berikutnya. Kemudian disusuli dengan tempat-tempat yang lain. Salah seorang sahabat yang baru balik daripada solat dengan Nabi di Masjid Nabawi, dia lalu dekat Masjid Banu Salamah ataupun Masjid Kiblatain. Pada waktu itu dia nampak orang-orang Banu Salamah masih lagi menghadap ke Masjid Al-Aqsa kerana mereka tak tahu. Maka pada waktu itu dia tegur, dia kata, aku baru balik daripada Masjid Nabawi, solat bersama dengan Nabi. Allah perintahkan Nabi menghadap ke Baitullah. Maka pada dalam solat itu mereka berubah, bukan Nabi. Itu adalah pandangan yang dinukilkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya Jami' Tirmizi. Namun ada beberapa pandangan. Penulis buku memilih pandangan ketika mana peralihan Nabi yang beralih dalam solat. Tetapi Imam Tirmizi berpandangan bukan Nabi. Nabi mendapat wahyu luar solat. Nabi menjadi imam di Masjid Nabawi menghadap ke Baitullah pada solat berikutnya. Dan kemudian ini adalah peristiwa yang berlaku kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebab itu ada pelbagai versi riwayat. Penulis buku memilih riwayat Nabi yang mengalih kiblat, tetapi Imam Tirmizi rahimahullah tidak berpendapat begitu dan beliau bawakan riwayat-riwayat yang lain mengatakan pada ketika mana dipanggil Masjid Kiblatain bukan kerana Nabi yang beralih, tetapi para sahabat yang pada waktu itu lambat tahu mereka yang beralih ketika mana ditegur oleh sahabat yang telah solat dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi. Jom kita baca antara ayatnya firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Firman Allah, sesungguhnya kami sering melihat wajahmu wahai Muhammad sentiasa menghadap ke langit. Kenapa Nabi sentiasa tengok ke langit? Nabi nak tunggu datangnya Jibril. Kenapa nak tunggu datangnya Jibril? Supaya Jibril membawa perintah peralihan kiblah. Nabi pada waktu tu segan nak minta dengan Allah, sebab perintah Allah menghadap ke Masjid Al-Aqsa, maka Nabi patuh dan taat. Tapi Nabi sangat-sangat berharap supaya kiblah berpindah ke Baitullah. Lalu ketika mana Nabi salat, ini permulaan Islam, Nabi sentiasa pandang ke langit bila Jibril nak datang bawa wahyu. Tapi Nabi tak minta dengan lidah kepada Allah, segan beradab dengan Allah. Maka firman Allah, maka kami akan memalingkanmu wahai Muhammad ke kiblat yang kamu suka, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya mereka, iaitu orang-orang Yahudi yang diberi kitab Injil dan Taurah, mereka tahu bahawa perintah pemindahan kiblah itu adalah satu kebenaran daripada Allah, kerana mereka pun adalah agama langit, agama samawi. Mereka tahu ini adalah perintah Allah, namun mereka saja memanipulasikan benda itu supaya mereka pada waktu itu boleh menjadikan orang-orang yang lemah iman pada waktu itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, dan Allah tidak pernah leka, tidak pernah lengah daripada apa yang orang-orang ahlul kitab lakukan. Suratul Baqarah ayat yang kedua hingga ayat yang ke-144. Muka surat 47. Lalu ini berlaku bila? Pada bulan Rajab, tahun yang kedua Hijrah. Penukaran kiblah, tahwilul kiblah berlaku pada bulan Rajab, tahun yang kedua Hijrah.
Kata penulis buku, perintah ini memberikan kelegaan kepada baginda Nabi setelah sekian lama. Berapa lama Nabi menghadap Masjid Al-Aqsa? Kita boleh lihat gambar yang dalam bulatan kuning, gambar Masjid Kiblatain. Lalu kita baca dulu di situ peristiwa peralihan kiblah. Daripada Barak telah berkata, kami solat bersama Rasulullah SAW dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 ataupun 17 bulan. Lalu itu tempoh dia, dan ada riwayat mengatakan 18. Lalu sebab itu tempoh menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa semenjak daripada berhijrah ke Madinah antara 16 ke 18 bulan. Riwayat Muslim 16-17 bulan. Namun ada satu lagi riwayat yang dibawa oleh Imam Tirmizi menunjukkan kepada 18 bulan. Lalu antara 16 ke 18 bulan umat Islam menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa sebelum berlakunya pertukaran kiblah ke arah Baitullah Kaabah. Maka kata penulis buku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, namun di pihak orang-orang Yahudi Madinah, ianya menjadi satu pukulan yang tidak disangka. Hal ini kerana apa yang mereka gembirakan selama ini telah hilang. Mereka gembira, kata tengok Muhammad pun solat dekat arah kiblat kami. Muhammad dan orang Islam pun pada waktu itu memuliakan kiblat kami. Maka itu dah tertolak. Itu dah tak lagi mereka boleh guna pakai. Biarpun begitu, orang-orang Yahudi tidak berputus asa. Mereka mengasah umat Islam dengan isu-isu baharu yang boleh mendatangkan keraguan di hati umat Islam mengenai isu peralihan kiblah ini. Lalu sebab itu mereka cuba untuk mengganggu umat Islam dengan mereka kata, tengok tu Muhammad sentiasa berubah, kejap Baitullah, kejap Masjid Al-Aqsa, kejap Baitullah kembali. Afsal berubah-ubah ni. Maka pada waktu itu mereka mainkan isu yang mereka boleh mengganggu dan mereka boleh mendatangkan keraguan kepada orang-orang Islam yang lemah pegangan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat pada firman-Nya, ayat 142 hingga 143 dalam surah Al-Baqarah yang sahabat-sahabat nanti boleh lihat di dalam Al-Quran. Maka ini berlaku bila? Pada bulan Rajab. Lalu kita kembali pada garis masa pada muka surat 38. Lalu kita nampak pada bulan Rajab ada dua peristiwa yang penulis buku bawakan. Operasi Abdullah bin Jahash kita dah baca. Peralihan kiblat kita dah baca. Kemudian pada bulan Syaban kita nampak pada muka surat 38 kewajipan puasa dan zakat fitrah. Lalu sebab itu kata penulis buku muka surat 47 Syaban, penurunan wahyu tentang kewajipan berpuasa Ramadan. Sebelum daripada ini umat Islam mereka tak wajib puasa Ramadan. Lalu puasa Ramadan menjadi wajib pada bulan Syaban tahun yang kedua Hijrah. Kata penulis buku, setelah perintah peralihan kiblah diturunkan secara berturut-turut, Allah memerintahkan pula kewajipan berpuasa sebulan pada bulan Ramadan dan perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Lalu dua benda yang mana diperintahkan di sini. Namun sebelum itu, ibadah puasa telah dilaksanakan. Lalu bilakah Nabi dan para sahabat berpuasa? Nabi dan para sahabat berpuasa pada 10 Muharram. Pada 10 Muharram, Ashura, Nabi dan para sahabat berpuasa. Namun bila datangnya kewajipan berpuasa sebulan Ramadan, maka berpuasa pada 10 Muharram bertukar menjadi sunat. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan tentang kewajipan puasa pada surah Al-Baqarah ayat 183. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Dan daripada puasa ni apa yang kita harapkan? La'allakum tattaqun. Moga-moga dengan puasa itu membuahkan takwa, menghasilkan takwa. Lalu
ada dua kewajipan ketika mana pada bulan Syaban ini, puasa dan zakat fitrah. Kita boleh nampak di situ, saya tertinggal bacaan tadi, lalu zakat fitrah juga menjadi wajib. Zakat fitrah juga menjadi wajib. Lalu pada tahun yang kedua Hijrah, pada bulan Syaban, maka datangnya dua kewajipan ini, puasa dan juga zakat fitrah. Berkenaan tentang hukum ahkamnya, kita selalu akan ulang kaji ketika mana datangnya bulan Ramadan. Kemudian kita tengok timeline pada muka surat 38. Kita buka balik muka surat 38. Lalu Sya'ban, Muharram bulan pertama, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Bulan yang ke-9 Ramadan. Lalu kita tengok pada muka surat 39. Ramadan, kita nampak di situ puasa pertama umat Islam. Umat Islam puasa pertama mereka. Dan juga kita nampak di sini berlakunya peperangan besar yang pertama yang dihadapi oleh umat Islam. Itulah peperangan Badar. Masya Allah, bagaimana dahsyat umat Islam diuji. Diwajibkan puasa dan pada waktu itu mereka menghadapi musuh dalam peperangan Badar. Lalu apakah peperangan Badar? Kita kena pegang muka surat yang ke-42, kerana peperangan Badar adalah rentetan daripada peperangan Dhi al-Ushairah pada muka surat 42, supaya kita faham. Jom kita baca muka surat 48. Ianya berlaku pada 17 Ramadan. 17 Ramadan selalunya kita raikan nuzul Quran. Lalu sebenarnya 17 Ramadan juga adalah berlakunya peperangan Badar. Kata penulis buku, seandainya sahabat-sahabat ingat lagi, saya pasti sahabat-sahabat ingat, selepas percubaan pertama mengejar rombongan perniagaan Abu Sufyan ke Syam yang terlepas pada bulan Jamadil Awal. Bulan Jamadil Awal dikenali sebagai peperangan apa? Sebagai peperangan Dhi al-Ushairah. Jom kita lihat muka surat 42. Lalu muka surat 42 kita nampak jumlah tentera 150 ke 200, Nabi Panglima, Hamzah membawa panji, yang menjadi timbalan Nabi di Madinah Abu Salamah bin Abdul Asad. Dan apakah tujuan dia? Nak menghalang rombongan perniagaan yang diketuai oleh Abu Sufyan menuju ke Syam. Lalu ketika mana nak menghalang pergi, orang Quraisy datang daripada Mekah, ni Mekah. Lalu orang Quraisy keluar daripada Mekah. Lalu Nabi SAW pada waktu tu nak halang sebelum mereka pergi ke Syam, maka dikenali sebagai peristiwa Dhi al-Ushairah. Bila Nabi SAW tak berjaya halang, Abu Sufyan berjaya meloloskan diri, maka Nabi SAW dah buat persiapan untuk halang rombongan ini ketika mana mereka balik daripada Syam. Lalu rombongan ni pergi Syam mesti balik sebab mereka asal Mekah. Maka bila nak balik tu Nabi nak halang kali kedua, dan daripada nak halang kali kedua inilah terjadinya peristiwa Badar. Kata penulis buku, lalu kalaulah kita ingat peristiwa Dhi al-Ushairah yang berlaku pada bulan Jamadil Awal, Nabi telah merancang percubaan kedua dengan menghantar perisik untuk menghalang rombongan. Siapakah perisik yang Nabi hantar? Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, 2 orang. Siapakah 2 orang? Kejap lagi nama dia kita baca. Maka Nabi SAW telah menghantar perisik untuk menghalang rombongan yang sama ketika mana mereka pulang daripada Syam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka Nabi SAW pada waktu ini Nabi nak halang dan Nabi nak berjaya. Nabi nak kumpulkan maklumat yang lengkap. Nabi nak kumpulkan pada waktu itu risikan yang lengkap. Sebab itu kata penulis buku, namun kali ini Nabi mengumpulkan sahabat dengan segera. Lalu daripada ramai-ramai hanya 313 orang yang sempat bersama. Ada banyak lagi yang tak dapat ikut dalam Badar.
Kerana pada waktu itu Nabi nak cepat. Perisik Nabi maklumkan bahawa rombongan ini dalam perjalanan balik dan rombongan perniagaan Abu Sufyan ini akan melalui Badar. Maka Nabi kata dengan para sahabat, jom kita siap cepat-cepat, mana yang sempat. Maka bergeraklah 313 orang. Ada juga pandangan mengatakan sampai 317 orang. Maka siapa yang Nabi hantar untuk merisik? Nabi SAW sebenarnya semenjak daripada peristiwa Zil al-Ushairah, Nabi dah buat persediaan. Nabi telah menghantar 2 orang sahabat, Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah adik ipar kepada Umar bin Khattab. Asyarah mubasyarah dua-dua ini. Nabi hantar 2 orang ini untuk mengintip rombongan Abu Sufyan bila mereka pulang daripada Syam. Setelah sekian lama menanti, akhirnya rombongan Abu Sufyan bersama hasil dagangannya melalui sebuah kawasan yang bernama Hawra. Lalu 2 orang perisik Nabi, Talha dan Sa'id bin Zubair, dapat maklumat. Maka dia cepat-cepat balik ke Madinah. Maka bersegeralah Talha dan Sa'id pulang ke Madinah dan melaporkan hasil risikan mereka kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan dah sampai di Hawra. Kalaulah ikut kita punya perancangan, mereka akan lalu Badar. Kerana mereka nak pergi ke Mekah, selalunya mereka lalu Badar. Kita boleh halang mereka dekat Badar. Maka Nabi ajak pada sahabat, siapa yang sempat siap, jom siap. Maka keluarlah 313 orang. Lalu bila kita faham sirah, maka kita nampak bagaimana Allah uji para sahabat. Sebenarnya para sahabat ketika mana keluar ke Badar, mereka bukan nak perang pun. Mereka sekadar nak menghalang rombongan perniagaan Abu Sufyan. Tetapi Allah pada waktu itu ingin sebaliknya. Allah ingin mereka berhadapan dengan rombongan Abu Jahal yang lengkap bersenjata, yang penuh dengan bala tentera. Kata penulis buku, berapa banyak yang dibawa oleh Abu Sufyan? Hasil perniagaan Abu Sufyan dalam rombongan ini adalah rekod yang paling lumayan yang pernah dibawa oleh peniaga Quraisy. Disebutkan nilainya sahaja tidak kurang daripada 50,000 dinar. Lalu 50,000 dinar ikut waktu penulis buku tulis ini jumlahnya 40.8 juta. Tapi zaman kita lebih kurang 1 dinar dah jadi 1,100, lebih kurang. Lalu kalaulah 50,000 dinar kali dengan 1,100, sebenarnya dah jadi 55 juta. Lalu itu nilai dia sangat banyak, 55 juta. Dan telah dibawa barang dagangannya oleh 1,000 ekor unta. Lalu pada waktu tu barang-barang perniagaan dia dibawa oleh 1,000 ekor unta. Dan pengawal dia tak ramai, hanya 40 orang. Sebab orang Quraisy, mereka ketika mana berniaga, perompak pun tak berani rompak. Sebab mereka takut kalau rompak orang Quraisy berlaku macam mana yang berlaku kepada tentera Gajah Abrahah. Kerana orang Quraisy ini adalah pada waktu itu penjaga Kaabah. Dan orang Quraisy dengan berkat Hashim moyang Nabi, perompak-perompak pun pada waktu itu hormat dengan orang Quraisy. Maka sebab itu pengawal dia tak ramai, hanya 40 orang. Tetapi dia punya barang perniagaan dia 55 juta. Kenapa banyak sangat harta Quraisy? Kena ingat, kebanyakan harta ini adalah harta sahabat-sahabat Muhajirin yang mereka tak boleh nak bawa sebab orang Quraisy tak benarkan. Orang Quraisy ambil harta itu dan mereka dagangkan, mereka niagakan. Kata penulis buku, hakikatnya sebahagian besar barangan tersebut adalah daripada hasil harta benda milik para sahabat kaum Muhajirin yang orang musyrikin Mekah rampas ketika mana mereka terpaksa tinggalkan di Mekah. Oleh sebab itu Nabi nak menebusnya. Ini adalah harta milik umat Islam. Maka pada waktu itu, kerana pasukan ini keluar bukan nak perang dengan Abu Jahal. Pasukan ini keluar nak menghalang rombongan perniagaan Abu Sufyan. Maka pada waktu itu kelengkapan mereka tak banyak. Sebab itu berapakah kelengkapan mereka? Kata penulis buku, tentera sahabat hanya mempunyai 70 ekor unta. Hanya 70 ekor unta je. Yang lain berjalan kaki. Kuda pula berapa banyak? 2 ekor je kuda.
Satu kuda yang ditunggang oleh Zubair ibn Al-Awwam dan satu kuda yang ditunggang oleh Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Badan ni berapa jauh? Lebih kurang 130 km. Dan kebanyakan sahabat adalah berjalan kaki ataupun mereka bergilir sebab unta hanya ada 70. Maka seekor unta akan dikongsi dengan 3 orang sahabat, kata penulis buku. Yang lain akan berjalan kaki menuju ke Badar. Lalu ada sahabat yang mana ketika mana berjalan terjatuh, maka patah kaki mereka. Maka Nabi SAW di sini Nabi tunjukkan leadership Nabi, sifat kepimpinan Nabi. Nabi pun turut berjalan kaki. Sebab itu kata penulis buku, inilah Nabi SAW. Nabi SAW pun turut berkongsi dan bergilir-gilir menunggang seekor unta. Dengan siapa Nabi berkongsi? Dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Dengan Marthad bin Abil Marthad, yang mana 3 orang ini berkongsi. Ada waktu Nabi menunggang, ada waktu Nabi berjalan. Dan ini Nabi punya sifat kepimpinan yang luar biasa. Nabi tak membezakan diri baginda daripada para sahabat yang lain. Lalu ini keadaan para sahabat, 2 ekor kuda, sebab mereka sangka mereka nak lawan rombongan perniagaan Abu Sufyan yang hanya ada 40. Tetapi Allah inginkan sebaliknya. Apakah yang Allah inginkan? Kita sambung esok insya-Allah pada muka surat yang ke-48 ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada malam ini. Mohon maaf jika suara saya terlalu perlahan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kesihatan dan afiat yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.